kita berjumpa lagi. Tadi saya bertanya Tasha. Sekarang saya beri peluang pada Tasha nak tanya apa saja. Silakan Tasha. Okey, baiklah Prof. Rasanya kalau kita pick up balik from kita punya last interview tadi, saya nak tanya dengan Prof, macam mana kita nak cuba didik anak kita atau balancekan kehidupan mereka supaya tak di-influence oleh di luar sana kan, macam teknologi yang ada ni sekarang ni, macam TV atau kawan-kawan, terutamanya teknologi lah. Sebab kalau kanak-kanak sekarang ni dah dieksposkan dengan tablet, dengan telefon, dengan iPad. Macam mana saya nak cuba elakkan benda ni daripada berlaku dengan berterusan, Prof? Betul. Saya rasa bukan Tasha aja masalah, saya pun, cucu saya pun dah macam-macam tengok. Macam ni para penonton, saya rasa macam ni. Kita tidak boleh deny benda ni pasal benda ni berlaku. So, mesti ingat 3 perkara how human influence. 50% kita punya kehidupan ni berdasarkan pilihan kita. 40% daripada ibu bapa kita. 10% environment. Ini saya rasa untuk orang dewasa. Tapi kanak-kanak dia tak ada pilihan. So that 50% pilihan tu yang kita nak determine. 10% environment. So that 50% pilihan tu saya rasa macam ni. Katakanlah macam sekarang masalah kita ialah TV, tablet, kita tak boleh kawal apa yang masuk. So macam mana kalau kita tak boleh kawal benda yang masuk, apa kita mesti buat? Filter system. Saringan. Saringan itulah sistem kepercayaan dan kita punya paradigma yang kita masuk. So kita nak ajar anak kita bahawa kadang-kadang saya masa pengalaman masa kecil dululah. Kadang tengok drama atau saya tengok cerita orang putih, tiba-tiba ada adegan yang kurang sopan. Saya dah ajar anak saya, tutup mata. Nanti anak saya kata, dah habis ke belum? Dah habis. Dah. Okey, tengok. So macam anak kita yang saya lakukan sebagai ibu dulu, bila ada something no good, straight away kita interject. So kita bayangkan program kita tengok tu sebagai learning. It's not entertainment, but it is a learning. Okey, adik nak tengok cerita ni, boleh nanti mama akan beritahu, ini boleh buat, ini tak boleh buat. Tengok tadi dia pukul orang tu apa jadi? So we start interpreting. Because kalau kita tengok cara pembelajaran, pelajaran yang paling rendah belum taksonomi tu, just what, then why, then how. Dan yang paling tinggi is sintesis dan evaluasi. So kita akan ajar anak kita tajamkan fikiran dia. Now your daughter 6 tahun ya. 6 tahun itu penting tu. Because she's going to go to 7, akal nak mula bertindak. Masa tu kita encourage them to speak and tanya pendapat dia dan kita ajar conversation. So kita gunakan whatever they do, because jadi whatever you do, you will get apa you niatkan. So bila kita nak interact, okay, apa intention, the outcome last kali begin with the end in mind. Nak suruh anak saya apa? Belajar tentang kehidupan melalui that program and learn how to speak well with you, how to express idea. So Tasha dengan sendiri, when you see something or TV ke apa, instead of it is a burden, it is an opportunity. Sebab tu kalau kita ubah cara kita melihat, benda yang kita lihat tu akan berubah. So orang yang bijak, dia sangat pandai, dia tengok apa yang whatever happen, what is going to be benefit to them. Maknanya kita jangan underestimate mereka lah, jangan buatkan mereka seperti kanak-kanak, tapi kita berkomunikasi dengan dia secara seperti dia seorang anak dewasa. Dan kita main psikologi sikit juga dengan dia agar dia faham ya, Prof. Tepat Tasha. Saya punya pengalaman, saya perhatikan ibu-ibu yang anak dia, mak dia bercakap, dia beri explanation. Ini saya pernah interview mak mertua Katrina Ross. Bila cucu dia buat salah, most of us kita pounce dia nak marah. Dia tak, dia explain. Kalau adik buat macam ni, jadi macam ni, jadi. So penerangan itu menyebabkan cognitive function dia akan lebih bijak. Cara berfikir akan menambah. So I agree with you, kita buat anak kita macam orang yang bijak, kita lihat dia macam dia orang yang bijak, dia akan jadi bijak. Tapi saya sedar kanak-kanak ni, Prof, like kadang-kadang kalau kita cakap jangan, lagi dia buat. Betul. Jadi apa yang saya buat sekarang, saya diam je. Bila saya cakap, macam contohnya saya kata, Nessa makan, tak nak. Makan please, cakap dengan elok, tak nak. Kita lembut dengan dia pun masih cakap tak. Saya cakap, okey tak apalah, kalau tak nak, tak apa, mami simpan. Tiba dia nak. Okay. Dia, saya perhati, saya bukan soal psikologi kanak-kanak, tapi my observation, dia nenek pun sekarang. Kanak-kanak dia go to become 2 years old, dia panggil age of negativity. Dia suka terbalik. Kalau suruh pakai baju, jangan pakai, nanti dia pakai. Itu memang normal macam tu.
Dan satu lagi interesting, bila kita jangan pukul adik, dia akan pukul adik. Sebab dia ada minda sedar, minda bawah sedar. Minda bawah sedar ni, dia tak tahu perkataan jangan. Dia dengar, jangan wokok lah. So, kita akan bercakap dengan anak kita, we are talking to anyone below 7, we are talking to the budak yang kecil tu, dia akan absorb macam sponge. So, nak suruh dia makan, baiknya anak mak dia makan dengan baik. So, Tasha akan sebut apa yang kita nak dia buat. Jangan kata jangan. So, we always bagi dia panggil embedded message secara tak langsung yang dia akan makan. Dan satu lagi, saya nak pernah dengar pengalaman ni, orang kata, katakanlah anak kita masalah komunikasi, before tidur, kejam mata, baca Fatihah and say to the roh. Because bila kita tidur kat awal, roh kita kan? Betul. Our roh can speak to roh anak kita dengan baca Fatihah, kasih sayang dan beri message yang baik. Sebab itu not worth kita nak tidur malam bincang, macam mana anak kita ni nakal. Ya, betul. Masya Allah, don't. That's why I want to mention this, para penonton sekalian. Bila kita nak tidur, can we hide our gratefulness? Tadi anak kita tu baik kan, cucu kita tu baik kan. You talk besar-besarkan benda yang positif, tenaga kita all towards that, more will expand. Tapi saya rasa betul apa kata Prof tu. Bila kita sentiasa amalkan sikap positif tu, hari yang keesokannya pun semua benda akan berjalan dengan lancar. Macam bila kita absorb negativity, kadang-kadang benda tu boleh affect kita punya whole week pun kadang-kadang. Tepat. Tasha tahu gini, kesyukuran hari ini membeli kebahagiaan esok. Dan kebahagiaan ini disebabkan kesyukuran semalam. So kalau hari ini kita tak bahagia, maknanya semalam kita tak bersyukur. Dan satu lagi saya perhati, kita tak boleh bersyukur ada emosi positif kalau ada racun. Apakah racun kita? Marah, dendam, dengki, benci, menyampah ke orang. So until kita buang penyakit hati yang takut selain daripada Allah, tamak, yang tak elok ni, kita tidak boleh ada benda yang baik. So the act of forgiving everyone sebelum tidur dan doakan Allah ampunkan semua dosa orang lain, itu satu amalan ahli syurga. InsyaAllah you akan tidur dengan sangat rest dan we can attract good things. Dan the last thing sebelum nak tidur, the last 5 minutes before you sleep, Tasha, bayangkan siapa kita nak jadi. Kalau kita nak jadi orang kuat tahajud, bayangkan kita tengah solat tahajud, tengah ngaji Quran, kita lemah lembut, bayangkan image diri. Because what you say to yourself and your image determine your behavior dan determine your outcome. Cakap pasal bayangkan siapa nak jadi, saya nak jadi siapa kan. Teringat saya punya adik saudara yang ikut saya pergi jumpa Prof dulu masa Prof punya first talk. Dia selalu tanya kat saya, macam mana nak jadi pakar motivasi macam Prof? Dia tanya saya banyak sangat, pada umur bila Prof menjadi pakar motivasi? Apa yang membuatkan Prof ingin menjadi pakar motivasi? Adakah benda itu datang secara natural ke slowly ke macam mana Prof? Okey, Masya Allah, syukur pada Allah ya. Sebab itu dalam hidup kita sentiasa niat kita menjadi contoh yang baik dan kita niat bila orang nampak kita ingat Allah. That must be your aim of your aim in life. Betul. So why your anak saudara tu? Because of exposure. Ini saya kata environment. Because Tasha bawa dia tu and she got inspired. Bila inspired mean spirit dah masuk, that when she have what called desire. Desire, burning desire yang dia akan sentiasa preoccupy mind dia macam tu. So this is something yang saya rasa kita para penonton sekalian, we have to be the role model. So talking about child punya psychology, below 7 kita subconscious mind 7 to 14 role modeling. So Tasha sekarang, your daughter is going to be 7 soon. 7 hingga 14 dia akan role model Tasha. 14 to 21 dia punya kawan-kawan socialization. So bayangkan everything. Kalau kita create environment yang betul, insya-Allah we get the correct thing. So remember the formula, 10% environment, 40% mak ayah, 50% is choices. Pilihan kita. So every time what we are Tasha berada di sini sebab pilihan you make 20 years ago. We are going to be in 20 years time bergantung pada pilihan kita hari ini. Betul. So every day do 2D. Decision, discipline. Betul. Saya sangat setuju dengan Prof. InsyaAllah saya akan imply benda tu. InsyaAllah Tasha. Thank you so much for the question. Para penonton, terima kasih. So insyaAllah saya harap kita doa Tasha, program kita ni beri manfaat dan insyaAllah jadi pencen kubur kita. Harap-harap kita bila kita dah meninggalkan dunia ini, ada orang olah satu ayat orang amalkan, kita dapat bahagian itu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik dari kelemahan kami berdua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.